Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Cuba harap kamu semua sehat dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Okay, kita buat perbincangan tentang soalan yang cikgu bagi hari itu. Soalan 11 dan soalan 15. Soalan bahagian B ya. Kertas 2. Okay. So, soalan 11 dia menceritakan tentang bab statistik ya, topik statistik. Kalau kita tengok dekat sini, bab statistik ya, dia ada graf histogram. Okey, jadi apa yang kamu kena tahu kalau graf itu bentuk bar macam ni, daripada nota yang cikgu bagi ni kita boleh tengok graf histogram, graf onGIF, graf plot kotak. Okey, so kalau graf histogram ataupun poligon kekerapan, paksi X ini biasanya kita letak dengan sempadan atas ataupun titik tengah boleh juga dan paksi Y adalah kekerapan. Kalau graf OGIF, paksi X kita akan letak sebagai nilai sempadan atas dan paksi Y nilai kekerapan longgokan. Okey, boleh faham Jadi dalam bab statistik ataupun sukatan serahkan data terkumpul, kamu kena tahu macam mana nak cari julat antara kuartil, variance dan sisihan piawai. Okey, so macam mana kita nak apply pengetahuan kita dalam soalan Soalan 11 ini dia bagi graf histogram. Jadi dia mention paksi X adalah masa dalam unit minit dan paksi Y adalah bilangan tukang masak. Okey, ingat ya, paksi X tadi apa? Paksi X tadi ialah titik. Kalau dia berada di tengah-tengah bar ini, nilai ini di tengah-tengah, itu maksudnya titik tengah. Titik tengah. Okey, kalau nilai ini berada di hujung bar, itu maksudnya sempadan atas sempadan, semua sempadan. Okey, kalau di tengah-tengah dia menunjukkan titik tengah. Okey, kalau paksi Y pula ini adalah sebenarnya kekerapan. So kita take note awal-awal Okey, apa lagi yang kita boleh nampak daripada ni? Nampak graf saja, kita terus drag keluar apa nilai yang adalah. So untuk bar yang pertama, nilainya dekat sini yang paling tinggi adalah 2. Ni, okey, kita tukar warna dulu. 2. Ini 4. Yang paling tinggi sini 6. Sini 9, sini 11, ni 6, sini 2. Okey, so kita tahu setiap titik tengah ni ada nilai tertingginya 2, 4, 6, 9, 11, 6 dan 2. Okey, itu kekerapan lah bagi setiap kelas. Okey, kita tengok soalan. Raja 4 menunjukkan histogram yang menunjukkan masa dalam minit yang diambil oleh sekumpulan tukang masak bagi menyiapkan tugasan dalam suatu pertandingan memasak. Soalan A, berdasarkan Raja 4, lengkapkan jadual di ruang jawapan. Okay, so ini ruang jawapan tadi untuk soalan A. Kekerapan, kita salin saja. So ini yang pertama dah ditulis. Jadi yang kedua kita tengok apa titik tengah ni. Okay, titik tengah macam mana kita nak kira? So kita kira macam ni. Daripada selang kelas ni 15 tambah 19 kena bagi dengan 2. Okay, itu untuk nilai yang pertama lah. Okay, so 15 tambah 19, dia akan dapat 34, bagi dengan 2, dia akan dapat 17. That's why dia dapat ni. Untuk yang kedua, kita tambah dulu, baru kita bagi 2. Okay, so 20 tambah 24, bagi dengan 2. So, dia akan dapat 22. Okay, kalau kita rujuk pada graf, tengok 22 ada dah titik tengah dekat situ. That means yang seterusnya kita akan ikut sajalah. Okay, 25, 26, 27. Okay, 27 kat sini. 32 dekat sini, betul Tengok 30, 31, 32, 33, 34. So tengah-tengah dekat sini. Okay, 30, 31, 32. Betul Okay, jadi kita teruskan saja. 37, 42, 47, 52. Kalau ikut tengok, logik juga kan? Okay. So itu adalah titik tengah. Memang logik pun. Okay. Frekuensi ataupun kekerapan ni. Seperti yang cikgu cakap tadi, paksi Y kekerapan. Jadi kita tengok bagi kelas 22, kekerapannya adalah 2. Tulis saja. 27 kekerapannya adalah 4. Okey. Kita nampak. Okey. So 32 dekat sini dia punya kekerapan 6. Dan seterusnya kita tulis saja, follow saja. 9, 11, 6, 2. Okey, apa dekat bawah ni? Bawah ni sebenarnya adalah hasil tambah semua sekali. Jadi kita kira 2, 4, 6. Okey, kita kira kat sini 2 tambah 4 tambah 6 tambah 9 tambah 11 tambah 6 tambah 2. Cek 2469, 2469, 1162, 1162. Okey, so total adalah 40. Okey, fx. Yang ni kena tahulah. Fx maksudnya F yang ni darab dengan X yang ni. Jadi kosong darab 17 kamu akan dapat kosong.
Okay, kita rujuk ni. Kita rujuk F dengan X yang dimension kat sini. Okay, Fx 22 darab 2 maksudnya 44. 27 darab 4 tak tahu. Okay, kita darab saja macam ni. 27 darab 4, saya akan dapat 108. Teruskan 32. Okay, ini maksudnya total juga. Okay, ini adalah jumlah bagi F. Ini adalah jumlah bagi Fx. Nanti yang ni pula dekat sini adalah jumlah bagi Fx kuasa 2. So ini kita kena jumlahkan semua sekali. Okay, 44, 108, 192, 333, 462, 282, 104. Okay, total adalah 1525. Okay, X kuasa 2. Jadi yang ni X kuasa 2. Ingat ya, titik tengah tu ataupun pasti X punya nilai titik tengah, kamu kena jadikan dia X kuasa 2 selepas tu. So kita buat satu persatu. 17 kuasa 2. 17 kuasa 2, 289. Okay, 22 kuasa 2, 484. 27 kuasa 2, 729. Okay, kita totalkan semua sekali. Bukan total. Okay, so Fx kuasa 2. Fx kuasa 2 maksudnya F yang ni darab dengan X kuasa 2. Jadi yang ni adalah Fx kuasa 2. Ingat yang ini dengan yang ini saja. Okay, boleh ya, sini saja, ini tak ada. Okay, this one still the same, 40. Okay, so kita darab F darab X kuasa 2. 0 darab 289, of course kosong. 2 darab 484, 484 darab 2, 968. 729 darab 4, 729 darab 4. Okay, 2916. 1024 darab 6, 1024 darab 6, 6144. Okay, yang ni kita kena totalkan sekali juga. Okay, tak apa, susah-susah dahulu, senang-senang kemudian nanti. Biar kita susah kira dekat sini dulu, nanti kamu akan senang kira kemudian. Okay, kita buat ya, 968. Okay, cek 408, 13, 254, 19, 404, 12, 321. Berapa ni? 6144, 2916, 968. Okey, ngam. Jadi total adalah 60415. 60415. Okey. Settle. Berapa markah dekat sini? Ada 5 markah dekat sini. Jadi di mana markahnya tu? Markahnya ada di setiap lajur ni. 1 2 3 4 5. So 5 markah. Okey. Hitung min anggaran masa. Apa dia punya min? Min ni kamu pernah belajar dalam tingkatan 4. Okey, dalam tingkatan 4 min simbolnya macam ni. Kalau ada kekerapan adalah F. Jadi kalau ada kekerapan dia macam ni, E F X bahagi dengan E F. E ni adalah jumlah ataupun hasil tambah keseluruhan bagi F darab X, hasil tambah keseluruhan bagi F. Okey. So kita dah ada tadi kan? E F kita dah ada, E F X kita dah ada. So kita ganti saja untuk soalan B. Kita ganti saja. E F X adalah 1525 bahagi dengan E F 40. So apa jawapan kamu? 1525 bahagi dengan 40. Jadi kamu akan dapat 38 poin. Bundarkan kepada 2 tepat perpuluhan, kamu akan dapat 38.13. Okey. Boleh, bagi saja ni tanpa unit pun tak apa, tetap dapat markah. Okey, soalan C, sebab nak selamatkan. Soalan C, hitung sisihan piawai bagi data tersebut. Okey, sisihan piawai rumus insyaAllah akan dibagi dalam exam lah. Jadi sisihan piawai dia macam ni, dia ada punca kuasa 2. So kita guna saja yang ni, EFX kuasa 2 bagi EF tolak dengan min kuasa 2. Ingat, ni adalah min, this is min, nampak tak? Ni adalah min, tapi kuasa 2 kan dia. Okey, min kuasa 2. Okey, ini adalah min tadi, X, tanda. Okey, kita ambil saja punca kuasa 2, EFX kuasa 2. Ini adalah sisihan piawai kan. Ini sisihan piawai. Punca kuasa 2, EFX kuasa 2 bagi dengan EF, betul tak? EF tolak dengan min kuasa
2. So, kita ganti saja semua nilai yang kita dah cari tadi. Punca kuasa 2. EFX kuasa 2 dekat sini 60415. Okay, 60415. Bagi dengan EF, kita dah tahu 40. Tolak dengan apa? Min. Min kita dah dapat tadi. 3813. 38.13. Kenapa jadi 18? Masya Allah. Okay. 3813 kuasa 2. Okay, jangan salah ya. Kamu boleh kira yang dalam ni dulu. Okay, supaya kamu lebih selamat lah dapat jawapan. So, punca kuasa 2 tetap kekal dahulu ya. 60415 per dengan 40. Okay, tolak dengan 38.13 kuasa 2. So, kamu akan dapat 56.4781. Jangan bundarkan dahulu sebab ini belum jadi lagi jawapan akhir. Lepas tu baru kamu punca kuasa 2 kan dia. 56.4781. Okay, punca kuasa 2 kamu akan dapat 7.515. Baru boleh bundarkan sebab ni dah jawapan akhir. So, bundar kepada 2 tempat perpuluhan, kamu akan dapat 7.52. Okay, so itu adalah sisi ampere Y. Jadi, berapa markah untuk soalan C dan soalan B? Soalan B tadi 3 markah, soalan C 2 markah saja. Sebab markahnya dah banyak dekat sini. Okay, soalan B 3 markah. Hebat soalan B ni, walaupun dia singkat. Okay, soalan B 3 markah. 1, 2, 3. Ganti nilai dalam persamaan mungkin 1 markah. Lepas tu selesaikan, dapat 2 markah. Dan 3 markah. Okay, dekat sini 2. Sepatutnya dekat sini 2, sini 3 lah kot. Tapi tak apalah, mungkin skemanya begitu So, yang sini 2. Markah akhirnya 2. Ganti semua nilai dalam rumus 1 markah. Dan hasil jawapan 1 markah. So, dapatlah 3 dan 2. Total sekali 10 markah. Okey boleh Okey, itu untuk soalan 11. Okey, untuk soalan 15. Ini adalah soalan graf fungsi Okey, lengkapkan jadual di ruang jawapan bagi persamaan ni. Take note apa persamaannya. Mesti take note apa persamaan dengan menulis nilai-nilai Y apabila X sama dengan negatif 3, X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Dia suruh cari nilai-nilai Y. Mana? Dekat sini. Bila X sama dengan negatif 3, bila X sama dengan 0, bila X sama dengan 2. So, caranya sangat mudah. Kita tengok. Dia suruh lengkapkan jadual kan? Jadi, kita tengok apa persamaannya. Lepas tu, kita just guna kaedah begini. Okay, kita type yang bahagian sini saja. Okay, tanpa mengambil nilai Y. Okay, kita type yang tu So, X adalah alpha X. Alpha X kuasa 3. Kita guna saja kuasa 3 ni, shift 3. Okay, tolak 5 alpha X tambah 8. Okay, lepas tu you calculate saja. Dia tanya nilai X kan? Jadi kita tekan nilai X ni, negatif 3. Negatif dekat sini, jangan tekan yang ni nanti kamu akan dapat math error. So, negatif 3 equals to. Okay, so kamu akan dapat negatif 4. That is answer for the first value. Lepas tu nak cari yang kedua, you just tekan calculate balik. Dia tanya nilai X balik. So, kita tekan kosong lah sebab X ni kosong. Tekan sama dengan, you akan dapat nilai 8. So, itu jawapannya. Yang terakhir 2. So, calculate 2 equals 6. Boleh? Dapat 3 markah. Yes. Soalan A dia bagi 3 markah. Jadi 3 markah lah. Automatically you dapat. Senangkan. 1, 2, 3. So 3 marks here. Soalan B. Untuk ceraian soalan ini gunakan kertas graf yang disediakan pada ruang jawapan. Anda boleh menggunakan pembaris fleksibel. Tahu kan pembaris fleksibel? Okay, yang boleh lengkung-lengkung tu. Tapi tak apa. Itu kalau dia kalau tak ada, tak apa. Kalau ada, boleh guna. Itu maksudnya. Okay, dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi X. Okay, take note. 2 cm pada 1 unit pada paksi X. Dan 2 cm kepada 5 unit pada paksi Y. Okay, paksi Y kita kasih warna biru. Okay. Pada paksi biru ke purple. Okay. Lukis graf yang ini tadi. Untuk X di antara dalam lingkungan negatif 3.5 sehingga 3.5. So, that means dia dah bagi kat sini. Dari sini sampai sini. Untuk nilai X. Kan dah bagi. Okay, so kita akan plot semua nilai ni dalam kertas graf. So, macam mana? Okay, ini kertas graf cikgu yang cute. Okay, so macam mana kita nak guna kertas graf ni? Dia kata 2 cm kepada 1 unit pada paksi X dan 2 cm kepada 5 unit paksi Y. That means kita take note dulu. Ni paksi X.
Ni paksi Y. Paksi X adalah yang mengufuk. Kalau kamu tak tahu apa paksi X, kadang-kadang kalau kamu tak tahu apa maksud mengufuk, itu adalah paksi X. Y itu adalah paksi mencancang. Ni kadang-kadang dia ubah di paksi mengufuk, di paksi mencancang. Jangan tak tahu mengufuk macam ni, mencancang berdiri. Okay. So mesti ada X, Y kosong. Paksi X tadi 2 cm kepada 1 unit. So that means dekat sini 2 cm dan nilai dekat sini 1. Ni 2 cm juga, tapi dia mau 5 unit. See, 2 cm kepada 5 unit paksi Y. Okay, kita berpandukan dengan yang ni. Lepas tu kita tengok yang ni. Paksi X ada nilai negatif, paksi Y pun ada nilai negatif. Paksi Y paling negatif adalah negatif 17.4. So that means kita boleh letak. So kita guna 555 kan untuk paksi Y. Jadi maksudnya paling kecil adalah negatif 20 lah. Okay, kita adjust memang siap-siap. Dekat bawah ni mungkin kita boleh letak negatif 20. Ya, kita try dulu Ini adalah 2 cm. Okay, negatif 20. Sebab dia 5 unit, negatif 15, negatif 10, negatif 5, kosong, 5, 10, 15, 20. Kita tengok sampai 33 ini pasti Y Okay. 20, 25, 30, 35 cukup tak? Okay, cukup. Okay, kalau kita anjakkan ke atas pun boleh. Sekarang kita tengok paksi X. Paksi X dia nak paksi X ni 1 unit kan. Jadi kita anjakkan sampai 4 lah ya. So 1 cm 1 unit. Mana ada 1 cm 0.5. Jadi kita tak boleh letak negatif 3.5 paling hujung. So kita anggaplah dekat sini adalah negatif 4. Negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4. Cukup tak? Okay, so kita akan mula daripada sini, okay? Macam ni kita nak belah dia. Okay, X kita belah dari tengah sini. Jadi maksudnya, okay, dekat sini kosong kan? Kita dah tahu dekat mana kan? Jadi kita buat macam ni. Gariskan dia. Pastikan lurus, jangan bengkok-bengkok. Cikgu ni bengkok sebab cikgu tak pakai pembaris. Okay, itu adalah paksi yang memotong paksi X. Jadi inilah paksi Y kamu nanti. Yes, so dia mencancang kan? Okay, paksi X kita mula dari mana? Tadi negatif 20 bawah sekali kan? Apa kata, sebab dia masih ada satu kotak, 2, 3. So kita letak 35 tu mungkin dekat sini. Ataupun dekat atas sini. Kalau kita anjak dekat sini 35, anjak 2 kotak, betul tak? Jadi kita anjak 2 kotak. Boleh? So kita akan mula dekat sini negatif 20. Kita boleh letak sini negatif 20. Negatif 20. Sini negatif 15, negatif 10, negatif 5, kosong, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Nampak tak? Okay, so dia sampai situ. Yang ni adalah paksi X kamu. Kita gariskan sahaja. Okay, so kita dapat sudah garis lurus. This is your paksi X. Dan kita ikut saja skala ni tadi. Negatif 4 dekat sini, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 1, 2, 3 dan 4. Baru boleh kita padam yang ni. Okay, itu cara mengagak lah ya. Jadi kamu kena bijak mengagak jarak ataupun di mana nak mula dan di mana nak akhir. Okay, sekarang kita plot. Negatif 3.5, X negatif 3.5, Y negatif 17/4. Ini sangat berharga ya kalau yang macam ni. Maksudnya markah ada dekat sini. Kalau betul lah kamu tu. Markah ada dekat sini juga. Ada 2 titik perpuluhan ya. 2 nilai nombor perpuluhan ya. 2 plot. Jadi yang pertama negatif 3.5 17.4. Okay, negatif 3.5 pasti X kat mana? Okay, kita besar sikit. Negatif 3.5, negatif 3, negatif 4, negatif 3.5 kat sini. Okay, 17.4, 15. Okay, since dia ada 10 kotak, jadi maksudnya kita akan bagi dengan 5. 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi maksudnya negatif 15, sini negatif 20 kan? Negatif 15, negatif 16, negatif 17. So 17 kat sini, 17.5 kat sini, 18 kat sini kan? So 17.4 atas sikit daripada 17.5. So okay, tadi 3.5 kat sini dan 17.5 kat sini. Jadi kita akan letak atas sikit saja. Okay, boleh? Okay, itu titik yang pertama dah settle. Negatif 3.5, negatif 17.4. Kalau nak kena dengan 17.5 pun cikgu rasa tak ada masalah sebab
pen cikgu ni besar sangat kot. Okey, kita kecil sikit. Okey, 17 point sini. 17.5 kat sini, dekat sini. Bawah sikit. Okey. Okey. Sebenarnya cikgu tak suka guna X, tapi untuk kes ini cikgu terpaksa guna X lah. Cikgu lebih suka guna dot. Okey, negatif 3, negatif 4. Jadi negatif 3 dekat sini untuk X, negatif 4 dekat sini. Ini 5, sini 5, sini 4. So kita bagi dengan 2 tadi kan. 1, 2, 3, 4. 4 kat sini, negatif 3, negatif 4 kat sini. Cikgu lebih suka buat bulat sebenarnya. Okey. Negatif 2, 10. So negatif 2, 10 ke atas. Negatif 2, 10 ke atas. Okey, dah. Negatif 1, 12. Negatif 1, 10, 11, 12 kat sini. Okey, 0, 8. 0, sini 10, 9, 8 kat sini. Okey. Jangan salah tahu, dia mesti bulat Okey. 1, 4. 1, 4. 4 dekat sini. Okey, 2, 6. 2, 5, 6. Ini graf kubik ni sebab dia memantul balik kan. 3, 20. 3, 20. 3, mana 20? 3, 20 kat sini. Okey, 3.5, 33.4. Okey, cek dulu 3.5 kat mana? Sini. Ya, 3 dan 4, 3.5 kat sini. Untuk nilai X. 33.4, kita cari 33 dulu. Okey. Ni atas, ni 30, 31, 32, 33. Dia nak 33.4. Jadi maksudnya 33 kat sini, 34 kat sini, 33.5 dekat sini, 33.4 dekat sini. Titik kat sini. Jadi cikgu kena padam dekat tepi ni dulu supaya cikgu tak confuse nanti. Okey, situ dia. 33.4. Boleh? 30, 30, 31, 32, 33, 33.4. Okey ah? Okey, dah macam tu kita sambung semua garisan. Kita guna warna biru. Okey, sambung semua garisan. Okey, ini yang mencabar ni sebab kita pakai ini. Okey. Besar sikit. Ni sambung ke sini. Okey. Sambung situ. Sambung semua titik tau. Mesti sambung semua titik. Oh, salah. Dia terus terlurus dekat situ. Okey. Sambung semua titik, jangan tak sambung. Mesti usahakan sambung. Mesti kena titik. Kalau tak kena titik, maksudnya graf kamu akan dipotong markah lah. Ya, sebab tak kena titik. Okey, cikgu dah buat semua dan cikgu nampak semua titik termasuk dalam garisan. Jadi markah untuk melukis graf saja ada 4. Biasanya 4 markah tu dekat mana? First, markah yang pertama ialah apabila skala dan label betul. Okey, 1 markah. Kenapa kuning? Skala dan label betul, 1 markah. Lepas tu semua titik diplot dengan betul. Ada berapa titik dekat sini? Kalau kita kira dari jadual, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kita tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mana 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mana lagi? 1. Oh, sini kita tak sambung. Nah, kan? Jadi tolak 1 markah. Jadi maksudnya kita kena tengok betul-betul ya. Tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, salah sudah. Jadi kita kena padam dekat sini. Kita mesti betulkan. Ada 1 titik dekat sini kita tak nampak tadi. Sini ni. Nampak kan? Okey. Kita sambung kat sini Ini 3. Jadi ini kena sambung kat sini. Patutlah dia punya graf macam pelik sikit. Okey, ngam. So ini graf kamu. Dan cukup tak 9? 1, 2 kat sini, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 titik masuk dalam garisan, 1 markah. Okey. Garis itu disambung dengan garis graf. Oh, lupa cikgu. 1 titik betul, 1 markah. Semua titik betul tambah 1 markah lagi. Semua titik disambung dengan garisan ataupun garis graf, 1 markah. So 4 markah dekat situ. Okey. Itu untuk soalan B. Soalan C senang. Okey, soalan C ni sangat direct. Daripada graf yang kamu dah buat ni. Okey.
cari nilai Y apabila X sama dengan 0.4. Cari nilai Y, dia kata. Apabila X sama dengan 0.4. So, X 0.4 dekat mana? 0.4 tu positif ya. So, 0.4, kamu tengok dekat sini dia ada 10 kotak. Jadi, maksudnya kita akan guna 10 kotak tu sebagai satu nilai. So, dekat sini 0.5 lah kan? Tengah-tengah. 0.4 dekat sini lah. Okay, bila X 0.4 kamu langgar pada graf. Okay, kita dapati nilainya dekat situ. Apa nilai tu dekat sini? Okay, yang ni tadi pasti Y kita bagi dengan 5 kotak kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi maksudnya nilai Y kamu dekat sini ialah sama dengan 6. Untuk C1, Y sama dengan 6. Satu markah, berapa markah? 2 markah saja kan? Jadi 1 markah untuk setiap satu soalan. Boleh Okay, soalan 2. Nilai X apabila okay, dia bagi dekat ni, dia bagi macam ni. Kamu tengok yang ni sama tak dengan yang asal ni? X kuasa 3 tolak 5X tambah 8. Tengok. X kuasa 3 tolak 5X tambah 8. Sama kan? Jadi maksudnya ini adalah Y. Ini adalah Y. See? Y sama dengan kosong lah maksudnya. Jadi bila Y sama dengan kosong, ni pasti Y. Paksi Y sama dengan kosong kat sini. Jadi garisannya kat sini lah. Bila tu? Bila Y sama dengan kosong, yang kita dapat dekat sini memintas pada Y sama dengan kosong adalah yang ni. Okay, so ini adalah nilai X. Dia mau nilai X kan? Cari nilai X. Okay, so inilah nilai X nya. Apa nilai X kat sini? X sama dengan, okay, ini kita bagi dengan 10 kan? 2.5 kat sini. 2.6, 2.7. So, dekat sini negatif 2.7 jawapan kamu. So, kita akan letak dekat sini X sama dengan negatif 2.7. Satu markah. Boleh faham? Okay, so berapa markah kamu dapat? 3, 4, 2. You akan dapat 9 markah total. So far so good? Alhamdulillah. Okay, terima kasih semua kerana sudi mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.